apakah itu sistem ergonomik, kenapa ergonomik itu penting dan kenapa juga ergonomik ini perlu dititik beratkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pereka ergonomik ni. Okey, so dekat sini kenapa tujuan dan benda ni harus dititikkan beratkan adalah untuk memastikan setiap pekerjaan yang kita buat ni dapat mengurangkan ataupun mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah ni lah. Salah satunya adalah gangguan trauma kumulatif disebabkan oleh ancaman ergonomik. Okey, sebelum kita pergi kepada topik ni, siapa yang faham tentang apakah maksud gangguan trauma kumulatif ni? Jangan fikir tiba-tiba je lagi gangguan makhluk halus pula ke, gangguan hantu ke. Sebab kita kena clearkan benda ni dulu sebelum kita masuk kepada betul-betul bidang kita nak belajar ni. Siapa boleh share sikit knowledge apa yang dia faham tentang maksud gangguan trauma kumulatif ni, berkaitan dengan apa? Kadang-kadang kita duk ingat apa gangguan-gangguan ni, gangguan makhluk halus ke, gangguan rakan sebaya ke, kan kita tak tahu. So sebelum kita nak mula kepada topik kita, kita kena bagi mukadimah sikit. Okay, so kat sini siapa rasa-rasanya dia tahu apa yang berkaitan dengan gangguan trauma kumulatif ni? Okey, boleh. Sila cuba. Okey. Apa yang Awang cakap tu betul. Dia tak salah pun kiranya. Sebenarnya dia ada lagi term-term dia. Kenapa kita belajar tentang gangguan trauma kumulatif ni. Dan kita juga perlu tahulah jenis-jenis gangguan trauma kumulatif ni yang menyebab berlakunya ancaman kepada ergonomik dan apakah rawatan serta pencegahan gangguan tekanan kumulatif yang boleh kita buat. Okey, sebelum kita nak pergi lebih mendalam benda tu, kita kena tengok dulu. Kita kena tahu dulu apakah gangguan trauma kumulatif. Okey, sebabnya kalau kita tak tahu apakah gangguan trauma kumulatif, jadi kita tak dapat nak simpulkan benda tu apa. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, okey dia tanya. Okey, kalau dekat sini kita lihat, dia kata gangguan trauma kumulatif adalah keadaan di mana bahagian tubuh badan kita ni berlaku kecederaan secara berulang. Okey, contohnya kan, saya bagi contoh macam awak menulis, hari-hari awak menulis menggunakan jari yang sama ataupun jari yang samalah kan. Awak menulis ke, awak buat kerja ke, awak buat benda tu secara berulang. Okey, awak tak berubah pun posisi awak tu. Kalau contohnya kalau awak berdiri sebagai promoter, awak buat benda tu setiap hari benda yang sama. Awak berdiri, awak greeting orang, awak tunduk. So benda tu dia tidak ada rehat dia, tidak ada jeda dia, secara tak langsung akan menyebabkan berlakunya kecederaan secara tekanan berulang. Okey, contoh kalau tadi awak berdiri kan, awak berdiri statik tak bergerak. Okey, lepas tu awak pula tidak memakai sokongan kasut yang bersesuaian. Okey, tidak menggunakan penyokong tulang belakang yang betul. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya kecederaan tersebut secara perlahan-lahan, yang akan menyebabkan menjadi semakin teruk. Okey, contohnya macam kita bergeser. Siapa pernah bergeser macam contohnya kita pakai siapa pernah pakai kasut lepas tu kaki dia melecet? Saya. Apa perasaan awak bila buat benda tu? Apa kita rasa? Kita sakit. Okey, sakit. Lepas tu ada orang cakap kena gigit dulu kasut tu baru pakai. Betul tak? Betul. Itu mitos ke fakta? Siapa pernah cuba? Saya tak tahu sebab ramai orang cakap macam tu. Dia kata, okey, kalau kasut baru bukan kasut yang dah pakai tau. Kasut baru sebelum pakai kena gigit.
Saya tak tahulah ini mitos daripada mana, tapi dia kata kena gigit kasut baru, lepas tu kasut tu tak kemakan kaki. Betul tak betul saya tak pasti. Okey, contohnya kita nak cakap sekarang, point dia adalah di mana bila kasut tersebut kita pakai mungkin dia terlampau ketat ataupun longgar. So bila awak berjalan dia akan menyebabkan geseran yang sama, tempat yang sama. Dia akan berlaku dekat sama ada di bahagian belakang tumit. Kita kalau kat kaki kita tu dekat belakang sekali tu, dekat tumit tu kan, dekat antara otot tu, dia akan belaga dengan bahagian belakang kasut. Saya tak tahu awangku, saya tak pasti benda ni mitos ataupun fakta. Kalau betul could be okay lah kot, boleh cubalah. Kalau tak betul macam tak tahulah, saya tak tahu. Saya just dengar je benda ni. Saya tak pasti dia punya 100% ketepatan tu masih lagi diragui. Okay, so sekarang saya just nak bagi saya just nak buat nak bagi contoh di mana bila kecederaan tu berlaku disebabkan oleh pergerakan yang sama secara berulang dan menyebab berlakunya melecet. Okey, itu adalah salah satu contoh untuk kita gambarkan apa yang berkaitan dengan gejala gangguan trauma kumulatif, di mana tubuh badan kita ni, dia mempunyai otot-otot ataupun muscle yang bersambung. Okey, bila kita buat benda yang sama tanpa rehat, secara tak langsung akan memberi tekanan ataupun stres dekat kawasan tersebut. So bila kawasan tersebut mengalami tekanan, jadi berlakulah koyakan di bahagian otot ataupun kecederaan di bahagian penyambung otot tersebut. Lalu menyebab berlakunya gejala gangguan trauma kumulatif. Okey. Sometimes benda ni nampak simple. Okey, benda ni nampak simple, tidak terlampau besar. Sebagai contohnya kan, macam kita rasa tadi itulah. Kita duduk tapi tiba-tiba sakit belakang. Okey. Kita rasa mungkin kita letak minyak panas, benda tu akan berakhir. Okey, itu kita rasalah. Tapi sebenarnya, bila kecil, lama-lama berulang setiap hari, dia akan menyebabkan kecederaan tu semakin parah. Sama macam kasut tadi. Okey, awak dah tak buat rawatan, awak tak letak plaster, awak tak pakai stokin. Jadi lama-lama dia punya blister tu makin besar. Itulah sama juga faktor di mana kecederaan yang kita berlaku ni mungkin kecil, tetapi jika kita tidak mengambil serius, dia akan menjadi semakin besar dan teruklah. Itu adalah faktor yang dimaksudkan oleh gejala gangguan trauma kumulatif, di mana kawasan kesakitan kita tu dia mencari trauma disebabkan oleh berlakunya tindak balas yang secara konsisten. Macam dia dapat benda tu sama je setiap hari. Itu yang dinamakan dengan trauma kumulatif. Bila kita tengok dekat sini, dia ada keadaan ataupun contoh-contoh di mana berlakunya kesan-kesan trauma kumulatif di antara sendi. Kita tengok kat sini dia kata gangguan trauma kumulatif yang paling biasa adalah di sendi badan. Ia boleh menjejaskan otot, tulang tendon dan bursa. Kalau kita tengok, cuba awak tengok dekat awak punya sambungan lutut. Cuba goyang-goyang lutut masing-masing. Dah goyang lutut masing-masing? Dah. Dah, sir. Ada rasa-rasa pelik tak? Rasa bunyi pak ke, macam cerita ahli cerita P. Ramlee tu yang tulang dia bunyi kerak ke, ada rasa bunyi pop-up ke ataupun tak selesa ke, sakit ke? Ada bunyi. Ada, sir. Tak ada. Kalau saya harap tak adalah, di mana jika ada mungkin awak punya otot sedang berada dalam keadaan yang kurang selesa ataupun stres, di mana ini akan menyebab beradanya pergerakan angin di bawah otot. Benda ni tak bagus juga. Kalau saya tengok kan orang dulu kan, kenapa dia banyak pantang larang? Dia kata apa? Jangan makanan sejuk, jangan makan makanan sejuk, jangan makan makanan berangin. Nanti awak jangan minum air ais. Nanti dah tua, tahulah kena macam mana. So benda tu
dia secara tak langsung dia reflect juga daripada segi kita punya faktor pemakanan. Itu on another chapter lah pasal makanan. Tapi bila kita berkaitan dengan trauma kumulatif ni, kita cuba nak sampaikan yang pergerakan kita setiap hari akan memberi efek dekat badan kita. Apa yang kita buat dekat tempat kerja, jika kita tidak mengikut protokol ataupun SOP yang sepatutnya, dia akan memberi kesan sampingan dekat badan kita. Okey, sebagai contohnya inilah. Okey, kita tengok dekat sini kan. Okey, kita tengok dekat sini bila dia berlakunya benda ni. Okey, dia berlakunya kesan ni, dia akan menyebabkan otot kita punya sendi tu sentiasa bertembung. Di mana cushion bendalih di bahagian otot ni akan pecah ataupun terkoyak. Okey, awak tengok macam ni kan. Contoh saya tunjuk kat tangan saya ni. Ini adalah awak punya bahagian sendi, bahagian bursitis. Okey, jika awak punya otot dekat bahagian ini koyak, ligamen awak koyak, dia akan memberi kesan kepada pergerakan awak. Di mana jika kita kadang-kadang kan tengok bila kita jalan kan sakit otot, kita sakit lutut. Macam orang tua-tua, okey dia sakit lutut, okey bila itu disebabkan oleh dia punya bursa dia dah makin berkurang. Dia punya pelapik cushion dia dah nipis ataupun terkoyak. Jadi bila benda ni dia dah tak inline, dia akan berlari. So bila dia berjalan je dia sakit. Okey, sebab itulah kita cuba elakkan benda ni berlaku melalui kaedah ergonomik di mana kita cuba nak mengurangkan masalah ini dari berlaku. Sebab itulah wujudnya awak-awak semua ni pakar ergonomik untuk mereka bentuk dan juga memberi ilmu kepada orang-orang awam mengenai apakah itu kepentingan ergonomik supaya kita dapat mengurangkan masalah gangguan trauma kumulatif di tempat kerja, kediaman dan juga sebagainya. Okey, so kita tengok kat sini pula gejala trauma kumulatif. Apakah perkara utama ataupun simptom yang menunjukkan badan kita ni telah mengalami gejala-gejala trauma ni. Okey, apa yang menyebabkan kita rasa badan kita ni dah mula nak menunjukkan simptom-simptom dia mengalami tekanan. Okey, sebabnya kenapa kita perlu tahu gejala-gejala ni, kita tengok balik keadaan kita. Okey, contohnya kan, kadang-kadang kita rasa sakit. Okey, kita rasa sakit ataupun tak selesa dekat tempat kecederaan tersebut. Okey, benda paling simple sekali. Okey, paling simple sekali, siapa pernah tidur, tiba-tiba bila dia bangun, kaki dia jadi kebas. Dia tak boleh pijak. Saya semut-semut. Rasa kesemutan ataupun kita panggil apa, nyeri kaki, nyeri kebas, soal macam tu lah. Kadang setengah orang panggil nyeri, setengah orang panggil kebas. So ini adalah salah satu contoh di mana tubuh badan kita dah mula memberi penunjuk yang ianya mengalami tekanan. Okey, sebab itulah kadang-kadang kita bila terlampau duduk lama-lama, kita kena bangun, bersenam sikit. Okey, kita bangun, lompat-lompat, bagi badan kita semua regang, buat senaman simple. Okey, kadang tak adalah bila kita duduk sangat-sangat kan. Contoh macam kita semua sekarang, okey, contoh kita duduk depan laptop semua macam ni. Okey, tak bergerak-bergerak duduk ni. Jadi benda tu akan memberi kesan kat kita. Okey, so caranya adalah kita buat senaman simple, senaman ringan. Kalau pergelangan tangan, okey kita gerakkan. Okey, buat senaman angkat tangan, senaman sikit. So kita make sure badan kita ni sentiasa bergerak. Okey, sebab tu kalau orang yang orang lumpuh, okey kalau orang lumpuh dia sentiasa tidur dekat katil hospital ataupun orang yang dalam keadaan koma, so benda ni sangat bahaya bagi pesakit tersebut. Jadi bagaimana kita nak mereka bentuk supaya kita nak mereka bentuk keadaan katil dekat hospital supaya dapat mengurangkan kesan-kesan negatif daripada produk yang dihasilkan tersebut. Okey, kadang-kadang dia tengok kan doktor akan nasihatkan, dia kata nanti encik tolong gerak-gerakkan sikit ya badan ayah encik. Cik boleh tak bangunkan ayah cik sikit, lap di bahagian belakang dia. Sebab benda ni nak elakkan daripada berlakunya masalah gangguan trauma kumulatif di bahagian otot dan juga abdomen kita. Okey, kemudian juga
benda ni akan berlaku bila tiba-tiba kan, tiba-tiba awak tengah duk buat kerja yang menaik ke apa, tiba-tiba nak pegang cawan rasa tak selesa. Kan, kita nak pegang cawan kan, nak minum. Tiba-tiba rasa macam tak boleh nak pegang. Pegang ni macam, kenapa tak boleh genggam? Kenapa rasa macam tak puas genggam? Itu adalah salah satu contoh yang di mana otot pergelangan tangan kita ni, otot ternecapal kita ni dah mengalami masalah overuse. Sebab tu juga, kalau awak bila buat kerja melibatkan komputer, saya sarankan tolong beli pelapik mousepad. Benda tu kadang-kadang memang nampak buruk, nampak hideous, nampak menyusahkan. Tapi untuk long term punya period, dia akan memberi kesan, dia akan memberi sedikit kesan positif untuk mengelakkan kita punya otot carpal tunnel ni daripada terluka. So ini otot dekat sini dia sangat sensitif. So bila kita sentiasa menggunakan mouse tidak mengikut kedudukan yang betul, lama-lama kita kan gerak macam ni kan. Kita kan, dia nampak macam simple tau. Kita gerak-gerak macam ni je, pegang mouse. Tapi bila lama-lama kita duk main hari-hari, dia akan mengalami penipisan dan dia punya peratus untuk koyak tu tinggi. So make sure kita prevent daripada berlaku daripada kita nak merawat benda ni, daripada merawat kecederaan ni, sebab dia akan melibatkan kos pula. Melibatkan pembedahan. So benda ni akan menyusahkan kita di masa akan datang. Sebab tu bidang ergonomik ni diciptakan untuk mengelakkan daripada berlakunya benda-benda yang tidak sepatutnya berlaku lah. Kemudian awak semua kena tahu pula jenis-jenis gangguan trauma kumulatif ni. Ada berapa jenis gangguan trauma kumulatif? So dekat sini bila kita dah tahu, kita dah tahu dah jenis-jenis dia, barulah kita boleh klasifikasikan dia ikut dia punya kategori. Adakah disebabkan oleh kecederaan tendonis? Adakah disebabkan oleh shin splint? Adakah disebabkan oleh bursitis? So benda-benda ni juga akan memerlukan pemerhatian yang lebih khusus. Sebagai contohnya kan saya nak cakap kat sini. Contohnya tadi kan gangguan trauma kumulatif disebabkan oleh sindrom otot carpal ataupun sindrom carpal tunnel, di mana keadaan ini menyebabkan kita punya pinch pada saraf di pergelangan tangan ini boleh terkoyak. Boleh terkoyak dan ia akan menyebabkan kita mati rasa. Sebab tu kita rasa kadang-kadang tiba-tiba rasa kebas, lepas tu kita rasa nak pegang barang tak lepas, kita nak buat kerja tak selesa, sampai satu tahap kita dah tak boleh nak bergerakkan tangan kita ni sebab dia punya carpal tunnel ni dah putus. So orang yang selalu terlibat dengan masalah sistem carpal tunnel ni adalah orang yang selalu bekerja melibatkan pergerakan tangan berterusan, iaitu designer. Designer, arkitek designer, landscape designer, product designer. So dia selalu berhadapan dengan risiko ni. Jadi secara tak langsung maka mereka menciptalah produk-produk yang dapat mengurangkan masalah ini daripada berlakunya kecederaan yang lebih serius. Kemudian juga awak semua perlu tengok. Awak perlu tengok juga gangguan trauma kumulatif ni ada beberapa jenis. Dia punya jenis dia ni dibahagikan kejap mana? Dia dibahagikan kepada 3 jenis yang macam saya cakap tadi tu. Kita tengok kat sini, di mana kalau disebut tentang tendonis. Tendonis ni kita kena tengoklah dekat mana kawasan dia berlaku. Sebabnya kan, pernah tak dengar orang cakap badan kita gunakanlah tulang 4 kerat sepenuh masa. Gunalah tulang 4 kerat sehabisnya. Sebab badan kita ni dicantum oleh otot-otot ni, di mana orang cakap kerahkanlah tulang 4 kerat ni sebab tulang 4 kerat ni lah yang memberi kudrat kepada kita. So kalau salah satu tulang ni mengalami masalah, contohnya kan macam tendonis. Tendonis ini adalah kita panggil apa? Otot di bahagian bawah badan kita. So bila otot bawah badan kita ni mengalami masalah, contohnya macam lutut tadi kan, orang tua bila dia punya bursitis dia punya cushion dia dah mula menipis,
dia akan mempunyai masalah untuk berdiri, dia akan mempunyai masalah untuk berjalan. Sebab itulah kita cuba nak mengelakkan benda-benda ni daripada berlaku. Kemudian kita ada shin splint di mana kecederaan ini berlaku di bawah bahagian tapak kaki di mana di antara otot ataupun urat betis. Kebiasaannya atlet lompat jauh, atlet lari, atlet yang sentiasa menggunakan kaki. Okey, antara orang yang kayuh basikal ke, main bola ke, kadang-kadang kita tengok kan, macam contohnya orang main bola, tiba-tiba lari-lari tergolek tengah jalan, tergolek tengah padang. So lepas tu kena rehat. Kenapa? Tengok daripada luaran, sihat je dia, tak ada luka pun. Tapi bila check diagnose dekat hospital, rupanya shin splint dia terkoyak. Dia punya bahagian otot tu dah rosak. Sebab tu kalau kita tengok kan, pemain bola ke, atlet yang heavy duty ni, dia punya lifespan dia untuk berbakti dalam bidang sukan sangat pendek. Okey, sangat jarang lah kita tengok kan, kita tengok orang pemain bola kan, sangat jarang bila dia dah mencapai umur 35 ke atas untuk dia beraksi kat padang tu dah sangat terhad. Okey, sangat jarang. Sebabnya bila kita semakin meningkat usia, okey, chance untuk kita mendapat kecederaan disebabkan oleh sukan sangat tinggi. Okey, sebab tu kita tengok banyak atlet bila dah sampai umur dekat 40-an, dia dah mula beralih. Dah mula jadi coach, jadi personal trainer dan sebagainya. Kemudian masalah ketiga adalah mengenai bursitis di mana kantong berdalih yang terletak di sekitar sendi mengalami kebocoran. Okey, mengalami kebocoran dan dia menyebabkan benda ni, contohnya kat sini kan, kita punya dekat otak ni dia ada kantung air dia, lendir dia, di mana dia nak mengelincirkan pergerakan kita punya otak tu. So bila ia mengalami kebocoran, secara tak langsung ia akan menyebabkan geseran yang begitu kasar. Okey, contoh ya macam kita naik basikal lah kan. Okey, bila naik basikal tiba-tiba kita punya rantai tu karat, tak ada minyak. Okey, jadi dia punya spin dia tu agak teruklah kasar. Sama juga macam kita punya badan. Bila otot ataupun kantung bendalih ni rosak, secara tak langsung dia akan menyebabkan masalah bengkak akibat radang di kawasan tersebut. Okey, ini saya nak tunjuk contoh. Okey, nampak tak ini? Ini adalah bagaimana kantung bendalih duduk, iaitu bursa cushion tersebut. Okey, ini adalah permukaan contoh kita punya otot badan di mana benda ini dia bersambung antara satu dengan antara yang lain. So bila salah satu ini terkoyak ataupun kawasan kantung bendalih tersebut bocor, secara tak langsung ia akan menyebabkan kita rasa sakit badan. Okey, macam siapa pernah tidur malam, tiba-tiba bangun pagi esok dia punya otot ni sakit, dia tak boleh nak buat macam ni. Jadi macam tak boleh. Sebab kadang-kadang kan kita bila tidur malam kan, orang cakap apa salah bantal kan. Okay, bila kita bangun je, kita punya bahagian ni rasa kejang, rasa tegang. Itu disebabkan oleh faktor tekanan di mana kita letak terlampau banyak pressure di bahagian tengkuk kita, menyebab berlakunya pembengkakan sementara otot bursatis. So cara paling mudah sekali untuk mengurangkan masalah ini adalah kita tuam dengan air panas. Bukan siram dengan air panas tau, mati korang nanti. Ambil air panas dalam kantung tu, tuam sikit-sikit. Nanti janganlah bagi tahu dekat mak dengan ayah pula. Alah, secakap kan, nanti tuang air panas kat badan tu bagi hilang. Itu bukannya hilang penyakit, terus masuk hospital kan. So sama ada kita guna air suam, kita letak dalam kantung, kita tuam slow ataupun pakai itulah kata jangan tidur petang. Kau tidur petang juga kau ni. Kau dah kata tidur petang kau bangun je gila. Kau cakap kan tidur cukup 44 hari bangun jadi gila. So jangan amalkan tidur petang. So benda tu sama ada kita tuam dengan air suam ataupun guna ais, ataupun kita boleh juga letak minyak panas, buat slow kita masas secara slow. Okey, kalau yang dah berkahwin bolehlah minta pasangan masas. Kalau yang single ni minta tolong adik ke, mak ke, ayah ke. Okey, so minta dia urut slow
supaya kita punya otot tu dia kecut, dia tidak lagi tegang. Sebab bila kita punya otot tu mengalami tekanan, dia akan ada sedikit keradangan. So bila kita kadang-kadang kan orang selalu salah tafsir. Okey, bila dia terseliuh, dia terseliuh ataupun patah, pergi jumpa bomoh. Okey, pergi jumpa dukun. Dukun cakap, okey, ni boleh urut ni, urutlah, urut. Tengok-tengok 2-3 hari esok kaki dah buruk, dah kena potong. So berbeza sebabnya mungkin dulu kita tak ada teknologi, kita tak ada pakar perubatan, jadi kita refer kepada bomoh lah. Somehow bukan nak kata bomoh-bomoh ni salah, tapi ada yang banyak kelentongnya. Kadang-kadang dia tak tahu pun, dia sekadar macam cerita Zoragon tu, dia tak tahu pun dia punya kepadan, dia bukan bomoh pun, dia kelentong. Kan? So benda ni bila dia tak tahu, dia buat tahu, jadi masalah dekat kita lah. Okay, so kalau kita awak mengalami terseliuh ke, patah ke, sila rujuk kepada pakar lah. Jika tidak, bila kita keep push dekat kawasan sama, contohnya kan, kawasan sini, saya cakap, okay, saya rasa tangan saya ni lenguh-lenguh lah, padahal sebenarnya dah terseliuh. Tapi bila kita pergi jumpa bomoh cakap, oh ini ada setan duduk ni, ada 3 ekor pontianak, kan? So saya nak kena buang pontianak ni, nak jampi. So dia urutlah tangan kita, urut. So bila dia urut tu, dia akan merosakkan kita punya otot-otot ni. Sebab sebenarnya kita terseliuh, bukan sebab hantu pun. Okay, sebab dia tak tahu, dia tipu kita. So bila benda tu dia makin luka, itu menyebabkan infection. Dan last sekali mungkin kena potong ke tangan, kita tak tahu kan. So better pergilah kepada yang pakar. Kemudian ini salah satu contoh juga di mana kita nak mengklasifikasikan bagaimana badan kita itu menghadapi tekanan, menghadapi gangguan trauma kumulatif. Okey. Contohnya kan, kalau siapa ada pengalaman dengan orang tua yang ada kencing manis, kadang-kadang doktor nasihatkan kita kan, dia kata, cik, tolong tengok parent cik ni betul-betul, sebabnya make sure keadaan sekeliling sentiasa bersih, elakkan daripada benda-benda tajam. Ini kerana bila orang kencing manis ni, dia punya otot dah rosak. Dia punya otot-otot badan kita ni dia punya banyak saraf tau. So bila dia kencing manis, saraf-saraf dia dah mula mati. Okey, bila saraf dia mula mati, dia akan menyebabkan berlakunya kesemutan tersebut tu. Kita panggil apa? Kebas. Okey, so bila dia pijak paku ke, dia pijak tulang ikan ke, tulang ayam ke, dia tak rasa sakit. So bila tak rasa sakit, dia pun tak tahu dia kena tulang ikan. So, lama-lama benda tu akan makin teruslah buruk-buruk sebab dia tak perasan. Sebab itulah selalunya kita tengok kan, orang yang kena kencing manis tiba-tiba kaki kena potong, tumit kena buang disebabkan dia tak perasan benda ni. Okey, sama juga dengan kita. Kadang-kadang kita rasa benda ni simple je, kebas-kebas biasa je. Tapi jika benda tu berlaku secara berlarutan, ini akan menjerumus kepada akhir sekali kesakitan. Okey, dia mula tu kebas, lama-lama dia akan bertukarlah daripada kebas menjadi sakit dan akhir sekali akan memberi kesan kepada kita punya kehidupan seharian. Okey, ini contoh yang berlaku disebabkan oleh kerosakan otot capal. Okey, sindrom carpal tunnel ataupun masalah terkoyaknya otot capal di pergelangan tangan. Okey, kalau boleh kita cuba nak elakkan benda ni daripada berlaku. Sebabnya ini akan melibatkan kos lah, di mana ia perlu betulkan semula, dia perlu gunting, dia perlu ikat semula. So kita kalau boleh tak nak benda ni berlaku kat kita. Okey, sebab itulah kita perlu menitik beratkan apakah perkara yang harus dilakukan dalam memastikan kehidupan seharian kita ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam sistem ergonomik. Okey, ini salah satu contoh cara bagaimana untuk kita mengelakkan daripada berlakunya koyakan otot capal tadi tu lah. Kita boleh pakai bandage, kita boleh pakai macam ini. Contohnya saya tunjuk kat sini yang saya selalu pakai. Ini adalah contoh yang saya pakai lah. Tengok kat sini. Di mana dia ada span dia kat sini.
Di mana benda ni bila kita letak tangan kita kat sini, dia akan bagi sedikit kita panggil apa, keselesaan. Ini kerana waktu saya zaman muda-muda dulu, sekarang pun muda-muda lagi, waktu saya bekerja dekat firm dulu, saya bekerja sebagai designer. Sewaktu saya bekerja designer, kita tengah muda, kita rasa macam benda apa nak buat benda ni, macam alah aku muda lagi kot, tak payahlah nak pakai benda ni, tak rock lah kan pakai benda ni semua kan. So kita kerja siang malam, tak menentu 24 hour untuk siapkan design. Kita nak kejar klien punya deadline. So kita gunakan kita punya tangan sepenuhnya sampai satu tahap, saya bernasib baik sebab saya tidak perlu melakukan pembedahan otot capat, di mana saya hanya perlu memakai guard macam yang gambar kat awak tengok kat sini untuk memulihkan saya punya keadaan otot ni. Itu lucky me, di mana saya tak perlulah melalui pembedahan tersebut. So since that saya mula menerapkan pekerjaan berdasarkan ergonomik di dalam kita punya kerja. Kita dah mula pakai penyokong tulang belakang, di mana bila kita kerja lama, awak memerlukan satu sistem sokongan tau. Di mana awak akan rasa sampai tahap awak akan jadi badan awak akan bengkok macam ni. Kan? Kadang-kadang awak tengok dia selalunya berjadi benda ni dekat orang tinggi. Siapa orang tinggi kat sini, siapa tinggi, dia akan mempunyai masalah untuk bahu dia jatuh ataupun slouch back, di mana keadaan fizikal dia yang tinggi dan dia tidak menjaga postur kedudukan badan dia akan memberi kesan dekat badan tulang belakang dia. Di mana kalau kita tengok kan, orang tinggi dia tend untuk bend tu sangat drastik. Dia akan jadi macam bengkok macam ni. Bila dia berjalan, awak nampak dia macam pokok kelapa tu menunduk. Itu disebabkan oleh faktor fizikal di mana dia tidak menjagakan postur kedudukan dia ataupun basically dia tak menitikkan berat lah. Waktu dia buat kerja, kadang-kadang kita akan cuba untuk bend kita punya badan ikut keadaan laptop. Itu salah. Sepatutnya untuk postur yang terbaik adalah awak perlu lihat laptop tersebut dengan betul-betul paras mata, di mana kedudukan tangan ini selari dengan keyboard laptop. Sebab itu juga kita boleh gunakan pelapik pelapik laptop. Contohnya saya dekat sini, boleh tunjuk ke tak? Sekejap saya angkat kejap. Di mana contohnya pelapik laptop ni, nampak tak? Dia akan memberi sedikit keselesaan daripada kita punya pandangan mata. Sekarang dah untung, dah jimat. Kita boleh cari dekat DIY. Kalau kita pergi Mr. DIY, dia dah ada dah benda ni semua. Kadang-kadang memanglah murah dan kualiti dia biasa-biasalah. Tapi untuk permulaan bagi kita sebagai pelajar, mungkin ini adalah permulaan untuk awak berjinak-jinak dengan cara untuk jaga kesihatan awak. Kalau awak rajin, petang-petang nanti pergilah buat tour ke Mr. DIY, tengok di mana satu section tersebut dia memang ada jual barang-barang untuk ergonomik. Kadang-kadang saya terkejut. Saya surprise juga bila saya pergi ke kedai Eco. Saya masuk ke kedai Eco, kedai Eco ada jual peralatan office di mana memang menepati ciri-ciri ergonomik. Saya sedikit terkejut, nasib baik saya tak gila, sebab saya rasa untuk harga RM2, you boleh dapat satu produk yang agak kualiti tau. So kalau awak pergi kedai RM2, jangan pergi fokus dekat bahagian makanan saja. Pergilah tengok-tengok bahagian macam tu. Kadang-kadang orang pergi RM2 apa? Nak beli makanan lah, beli bunga lah. So cuba jangan tengok makanan je, pergi dekat bahagian lain. Sebab saya tahu kadang-kadang my mum pun awak kena ingat ya, kedai RM2 tu adalah kedai yang bersaka. Kedai RM2 tu adalah kedai yang ada hantu. So bagi yang Muslim, sebelum nak masuk kedai RM2 tu, bacalah doa dulu. Bacalah doa. Kalau pergi dengan parent, bagi je RM10. Jangan bagi lebih-lebih. Sebab saya dah banyak kali tertipu dengan mak saya. Dia kata, mak nak beli penyapu je. Kejap je. Dia nak beli penyapu, dia kata. Dia beli penyapu. Yes, dia beli penyapu. Tapi dia keluar bukan dengan penyapu.
one moment later dia keluar dengan penuh barang-barang kat itu, cakap berapa ringgit habis ni? Tak banyak pun 200 je. Itu tak banyak je 200 je kan. Tu kita cakap kita bagi yang muslim nak masuk kedai Eko, baca doa banyak-banyak sikit. Okey, bagi non muslim, okey awak berdoa cara awak supaya tak terhasut oleh hantu dalam Eko tu. Okey, kadang-kadang kan makanan dia pun quite be tempting juga, tapi saya tak pastilah in term of khasiat ke apa, tapi untuk kita tengok which is good, macam orang beli barang-barang untuk dapur DIY. So benda tu worth it for the money. Dengan RM2 you boleh dapat macam tu, barang-barang macam tu. Okay, so berbalik kepada kita tadi, berbalik kepada kita punya masalah otak capar tersebut. Okay, kemudian kita pergi pula kepada rawatan. Ini adalah benda yang boleh awak buat. Okay, ini adalah rawatan di mana terakhir sekali di mana kita cuba nak elak benda ni daripada berlaku. Okey, salah satunya adalah kita menggunakan itulah kaedah-kaedah yang saya cakap tadi tu, menggunakan alat sokongan untuk memastikan tubuh badan kita ni mendapat support yang sepatutnya. Okey, pakai alat pergelangan tangan untuk buat kerja yang berat. Okey, kalau nak angkat barang, contohnya orang yang memerlukan dia deal dengan mengangkat beban yang berat. Okey, kalau boleh guna mesin, guna mesin. Kalau dia tak boleh guna mesin, still lagi guna manual. Okey, angkat dengan pasangan. Okey, benda ni juga adalah faktor yang penting di mana kita cuba nak mengelakkan daripada berlakunya pembedahan, di mana bila kita melibatkan pembedahan ni, kita kena ingat dia dah tidak lagi sama seperti waktu kita sihat. Memang dia dapat reducekan kita punya masalah, tetapi kita punya keadaan fizikal tu tidak akan sama lagi seperti apa yang kita dapat sebelum kita berlakunya pembedahan. Okey, kemudian pemeriksaan secara berjadual ni macam biasalah, time to time kita refer dengan pakar, kita refer dengan doktor. Okey, bagi orang yang mempunyai masalah tulang belakang, dia sentiasa kena pergi ke rehabs. Okey, rujuk doktor, okey apa yang dia kena buat, apa yang dia tak kena buat dan sebagainya. Okey, kemudian ini adalah rawatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada skop ergonomik, di mana ini adalah tambahan di mana saya dah terangkan pada minggu lepas. Okey, saya terangkan kat minggu lepas apakah asas fungsi ergonomik jika ia melibatkan tubuh badan kita. Okey, bagaimana kita nak menangani masalah tersebut. Okey, bagi seorang juruteknik jurutaib. Okey, jurutaib apa yang dia perlu lakukan untuk memastikan dia punya posture dia tu betul. Okay, dari segi kedudukan, daripada pandangan ruang, dari persekitaran. Kadang-kadang kedudukan pandangan dia tu tak selevel. Okey, sengah kan, dia duduk kan, dia punya laptop tinggi macam tu. Tengah duduk rendah macam tu. Jadi dia punya mata tu, eye sketchy dia tu tak betul. Jadi tak sedap. Okey, sama macam kita tengok TV kan. Okey. Kalau siapa pergi cinema, okey, contohnya pergi sinema nak tengok cerita kan. Okey, tengok cerita tiba-tiba kan pergi lambat. Nak tengok cerita apa? Nak tengok cerita Avenger contohnya. Pergi lambat dengan harapan ada tiket lagi. Okey, sampai kat depan sinema tu ada seat depan je. Okey. Padahal bila tengok dekat seat depan, kepala kita akan melangut ke atas kan macam ni. Tu tak selesa lah. 2 jam awak dekat dalam sinema tu, bila awak keluar kepala pun diteling macam ayam. Okay, so benda tu adalah penting lah, di mana kedudukan dan juga ice level kita sangat penting dalam melakukan sebarang pekerjaan, terutamanya bagi orang yang melibatkan jurutaib, designer ataupun orang yang sentiasa menggunakan fokus mata dia. Okey, seterusnya persekitaran tu biasalah. Okey, ini adalah contoh di mana kedudukan yang betul lah. Tapi tak adalah dalam realiti, tak adalah kita nak letak pelapik dekat tapak kasut untuk mengelakkan kaki daripada hangings. Kita akan betulkan semua ni. So make sure kita selesa je. Make sure kita selesa je kedudukan mata, kedudukan tangan, baginda menaik, kedudukan tulang belakang, adakah ia dapatkan support dan sebagainya. Okay, so next adalah kita akan masuk pada topik seterusnya, iaitu apakah ancaman ergonomik. Di dalam pembentukan ergonomik,
kita kena faham. Tadi kan kita dah ada gangguan trauma kumulatif. Sekarang kita nak tengok pula apakah ancaman utama yang menyebabkan berlakunya gangguan trauma kumulatif ni. Okey, ini ancaman ataupun kita panggil hazard, di mana ianya akan memberikan kesan ataupun dampakkan yang begitu yang dampakkan yang kurang bagus kepada diri kita dan juga persekitaran. Okey, contohnya kan kalau kat sini kan dia kata hazard. Hazard ini di mana keadaan sekeliling kita ataupun situasi di mana ianya dapat memberikan kecederaan, penyakit dan kemusahan harta benda. Okey, contoh awak awak seorang tukang masak. Okey, tukang masak, awak tak menjaga awak punya keadaan sekeliling. Awak biar je gas terbuka, tak matikan, awak merokok dekat dapur. Lepas tu bila gas bocor meletup, itu adalah memberi kesan kepada orang sekeliling atau menyebabkan kecederaan. Manakala dari segi bahaya pula adalah setiap benda yang berlaku ini akan menjerumus kepada berlakunya ancaman ataupun hazard. So itu adalah dikategorikan sebagai ancaman ekonomik. Manakala risiko adalah di mana apa sebarang pekerjaan yang awak buat dekat sesuatu tempat, adakah ianya mempunyai risiko untuk membahayakan awak ataupun orang sekeliling. Okey, ini adalah definisi-definisi. Ini adalah short definition bagi ancaman-ancaman ekonomik di mana kita ada ancaman dari segi faktor fizikal, kita ada ancaman dari faktor kimia, kita ada ancaman dari faktor biologi, kita ada ancaman daripada faktor economics which is yang kita nak tekankan. Okey, kemudian kita ada juga psychosocial. Kadang-kadang orang tak faham. Orang anggap kalau ancaman ni untuk ekonomik adalah ekonomik je. Tapi dia sebenarnya banyak. Dia adalah ada beberapa. Contohnya macam tadi lah. Okey, fizikal, apa ancaman dia? Okey, daripada segi apa? Daripada segi faktor bunyi bising, dari segi faktor sinaran, dari segi udara. Contoh kita kerja dekat bahagian tertutup. Okey, jika ada gas leak, itulah faktor ancaman gas beracun. Boleh menyebabkan kematian. Okey, kimia. You kerja dekat store penyimpanan racun. Okey, you kerja dekat store penyimpanan racun. So bila benda ni berlaku, dia akan memberi kesan dekat awak. And then bila pasal biologi pula, sekarang kes apa yang cakap? COVID-19. Di mana ada yang cakap okey, COVID-19 ni disebabkan oleh bocornya tempat penyimpanan virus untuk kajian dekat China dan sebagainya lah. So benda ni sangat besar. Kalau kita sebut pasal ancaman ekonomik ni, dia bukan saja melibatkan betul-betul ekonomik tetapi dia menjerumus kepada beberapa bahagian yang lain. Okey, untuk sampai setakat ni, ada apa-apa yang ingin tanya ataupun tak faham ataupun pening kepala ataupun dah mendapat ancaman tekanan fizikal dah? Ada tak? Kau tak ada? Kau dah tidur semua? Tak ada, okey je. Tak tidur kan? Tak. Betul Tak, betul. Tegar sir. Korang tidur aku sumpah jadi semut. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada punca ancaman tersebut ataupun hazard, caused by hazard, punca ancaman. Punca ancaman ni boleh terlibatkan oleh beberapa keadaan di mana yang paling tinggi sekali adalah kita lah manusia. Kita yang menyebabkan berlakunya benda ni menjadi ancaman kepada sekeliling. Okey, kemudian kita ada ancaman daripada segi peralatan. Kemudian kita ada ancaman daripada bahan dan juga persekitaran. Okey, kalau manusia ni adalah daripada sifat kita. Kadang-kadang kan kita tak nak titik beratkan pun. Okey, faktor-faktor ekonomi ni. Jadi main bedal je lah, lantak pi. Okey, so secara tak langsung dia akan memberi kesan kepada kita punya badan. And then peralatan ni biasalah tiba-tiba peralatan yang digunakan failure. Okey, kita nak naik pasang pencawang TMB tinggi-tinggi tu, tiba-tiba kabel putus. Itu adalah juga faktor daripada peralatan. Kemudian bahan. Awak deal dengan bahan yang beracun seperti asid ke, racun
tengkorak ke, so awak terhidu, tiba mati. Itu disebabkan oleh bahan. Kemudian persekitaran, kerja dekat bahagian reaktor nuklear, kerja dekat bahagian pemprosesan bahan kimia. Jadi terhidu bahan-bahan ini. Jadi itulah faktor persekitaran. Okey, kemudian kita ada juga aktiviti ataupun kerja-kerja yang dilakukan oleh manusia di mana ianya mempunyai level-level yang berisiko tinggi untuk memberi ancaman kepada seseorang. Contohnya kan kerja dekat tempat tinggi, okey, kerja sebagai pemasang tali kabel. Kadang-kadang diorang ni memperjudikan nasib diorang, memperjudikan nyawa diorang, di mana kita tengok kan orang tu dia pasang kabel dekat-dekat tempat tinggi. Okey, kadang-kadang mungkin tiba-tiba kan berlakunya masalah peralatan ke, kabel putus ke. So secara tak langsung akan memberi risiko dekat diorang. Okey, inilah contoh-contoh saya tunjuk je contohnya. Okey, kemudian kita juga ada hazard ekonomik di mana ianya berlaku disebabkan oleh faktor ketidakkesesuaian manusia dengan persekitaran. Okey, macam tadi kan, orang tu buat kerja typing, kerja office, tapi kita tak bagi pun meja yang betul. Kita bagi satu kerusi, you pandai-pandailah buat, ataupun kita bagi tikar getah aja, you duduklah nak menerak ke, nak menonggeng ke, nak terbalik ke, nak melompat ke, macam tu je. Okay, itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Kemudian dari segi psikologi dan juga fisiologi, di mana persekitaran kadang-kadang macam saya cakap sebelum ni, disebabkan oleh rakan sebaya, disebabkan oleh faktor kita panggil apa, psikologi, macam contohnya kan majikan tak bagus, majikan resis, majikan gangguan seksual dan sebagainya. Kemudian kita juga ada hazard psikologi. Okey, ni hazard psikologi, kita pergi kat sini. Okey, kemudian benda ni akan berlaku bila sesuatu perkara tersebut tidak dititik beratkan. Okey, ini hazard fizikal, ancaman fizikal, di mana ancaman fizikal ni dia berlaku dekat keadaan kita sekarang. Kita tak dapat mengalami benda tu selagi ianya tidak berlaku. Contohnya kan, kalau contohnya jika kebakaran, selagi kita tak nampak, kita tak bau asap, kita tak perasan benda tu berlaku. Okey, sama macam benda-benda yang mengalir ni. Okey, contohnya orang cakap kan, dalam air tu ada arus elektrik. Selagi kita tak kejung, kita tak rasa benda tu mengalir, kita tak tahu benda tu berlaku. Jadi kena sentiasa melakukan kita kena sentiasa menitik beratkan persekitaran kita supaya dapat mengelakkan benda ni daripada berlaku. Okey, ini adalah contoh radiasi yang berlaku jika dia tidak kita dah ada ini kan, kemudian kita pergi pula kepada psikologi. Psikologi ni sekarang kalau perasan kan, kalau perasan benda ni sekarang adalah benda common. Kita tengok kan, banyak sangat dah orang stres waktu PKP ni. Kadang-kadang kan, kenapa dia tak nak duduk kat rumah? Kenapa dia rasa dia suka bekerja? Kadang-kadang orang cakap kan, bila PKP ni, ini menjadi ancaman kepada para isteri. Contohnya kan, mungkin sebelum ni suami dia sikit-sikit baran, pukul, tendang. So benda ni mainkan dengan psikologi kita. Dia lebih suka bekerja. Dia rasa rumah dia ni ibarat neraka. Kadang-kadang macam kita hadapi sekarang kat universiti kita pun sama. Kita sekarang dekat universiti sama. Kadang-kadang kita tanya student kita, kenapa tak nak balik ke rumah? Kenapa nak stay dekat universiti? Kenapa bila kita nak hantar balik tak nak balik, mati sampai nangis-nangis tak nak balik. Bila kita soal, kata rupanya bila dia balik di rumah, dia rasa terseksa dengan persekitaran. Mungkin disebabkan oleh parent yang bukan parent toksik lah, parent dia bapaknya panas baran ke, maknya panas baran ke, yang suka memukul anak. Jadi mereka rasa takut nak balik rumah. Tapi bila mereka dekat universiti, mereka rasa selesa. Mereka rasa macam benda ni adalah peluang
untuk mereka escape keluar daripada masalah psikososial ni. Okey, sebab tu juga kita kena tahu macam awak semua ni, jika ada kawan-kawan yang tiba-tiba depresif, okey, dia sebelum ni dia ceria, tiba satu hari dia rasa dia diam, tolong tanya kenapa. Kalau apa masalah cinta lain lah, ini kalau masalah benda lain, macam contohnya gangguan seksual, tekanan kerja. Okey, benda ni sangat penting untuk kita mengetahui dan ambil peduli kepada orang sekeliling kita. Okey, kemudian juga saya rasa last sekali adalah hazard psychosocial ni adalah salah satu contoh di mana kita nak klasifikasikan ancaman psikososial disebabkan oleh percintaan paling atas je. Okey, masalah utama pelajar UPSI adalah percintaan. Okey, ini memang masalah. Okey, kecil-kecil nak bercinta dah. Lepas tu putus cinta, stres, masuk UPSI confession. Kan? Saya harap awak semua tak macam tu Jangan macam tu. Nanti efek dekat tugasan, efek dekat kelas, efek dekat tugasan harian awak. Kita tak nak makan, tak nak minum sebab apa? Tengok awet keluar dengan orang lain. Okey, kena tengok apa? Tengah-tengah makan tengok ni power bawa awet lain. Dah tak nak makan. Okey, so tiba-tiba sedih, menangis, depression, bunuh diri. So benda ni sangat masalah jika kita tidak menangani masalah ancaman psikososial ni. Terutamanya percintaan, tekanan tempat kerja. Kadang-kadang dia kerja sebabkan untuk dapatkan gaji je. Dia tak rasa, dia tak ada feel, dia tak seronok. Sebabnya bila dia pergi kerja, rakan-rakan jahat, rakan-rakan bully, cakap dia, body shaming, kata gemuk, kata hitam, kata pendek, kata jerawat. So benda ni akan menyebabkan orang tersebut rasa sedih, jatuh. Dia punya moral support tu tak ada. Sebab tu benda ni sangat penting untuk kita jaga keadaan psikososial bagi perkara sekeliling kita. Okey, benda kemudian kita adalah cemburu, kadang-kadang jealous dengan office. Okey, maaf ada sedikit gangguan. Okey, kemudian kita berbalik tadi. Okey, cemburu. Kadang-kadang kan tengok kawan jealous dalam kelas. Okey, tengok dia ni teacher's pet lah. Dia ni pandai lah. Dia ni bijak lah. Dia ni cantik lah. Okey, jealous. Jadi buat plan. Hantar bomoh, hantar polong, hantar hantu. Buat santau. So benda ni juga akan melibatkan keadaan psikososial kan. Okey, last kali. Okey, sampai ke tahap dah stres sangat. Tak tahu nak buat apa. Okey, ambil dadah. Okey, so benda ni kita cuba nak elakkan bila kita belajar dalam bidang ergonomik. Di mana benda-benda ni juga kadang-kadang saya nak awak faham, awak semua faham yang ergonomik ni bukan semata-mata kita design produk, tapi kita kena juga tahu keadaan lain. Contohnya kan ancaman-ancaman macam tadi tu kan. Ancaman fizikal, ancaman bahan dan sebagainya. Okey, saya rasa itu last ke? Kejap Okey, so saya rasa itu je untuk kita punya topik pada petang ni, di mana dia dah cover 2 bahagian. So ada apa soalan untuk ditanya sebelum kita tamat kelas pada petang ni?
Okey, ada apa soalan? Awak semua jangan nak diam-diam Okey, tiada nanti siapa tanya pasal assignment, kalau tanya pasal assignment nanti, siap korang. Sekarang tak ada So untuk assignment, bagi pelajar yang dah saya cakap untuk lukisan kita punya pemilihan teknik tersebut, awak dah boleh mula move untuk mereka bentuk produk yang saya cakap berdasarkan arahan tugasan tersebut. Okey, siapa yang saya belum cakap jangan memandai-mandai move untuk masuk ke next punya latihan. Okey, make sure dah dapat permission daripada saya, baru boleh move kepada next punya stage. Okey, sebab tu pentingnya kenapa saya nak awak betul-betul fokus dekat teknik, supaya saya nak awak semua tahu. Okey, supaya saya nak awak semua tahu teknik apa yang betul-betul awak familiar. Okey, bukan saja-saja saya suruh awak buat tau. Sebab tu saya sekarang saya bagi free. Macam sebelum ni, saya decide dekat senior awak satu je teknik. Okey, kalau saya cakap smudging je, dia orang tak boleh pilih. Tapi sekarang saya nak bagi kebebasan. Saya nak tengok, saya nak tengok awak punya creativity. Kadang-kadang setengah orang dia pakar untuk buat dot, titik. Ada orang dia pakar untuk buat line. Ada orang dia pakar buat smudging. So kat sini saya nak awak punya creativity tu terselah tanpa ada restriction. Okay, sebab itulah saya cakap, buat ikut teknik tersebut dan awak rasa yang mana awak punya fokus. Okey, dan kemudian baru fokus dekat situ untuk lukis produk. Okey, ada apa soalan lagi? Sir, pasal lukisan kita tu, sebelum lukis kami perlu bagi tahu objek yang perlu kami lukis dengan Sir lagi. Ya, kena update dengan saya apa yang awak pilih. Sepatutnya saya nak 3. Tapi saya nak 3 sebab saya nak tengok apa yang awak pilih dan kenapa awak pilih. Okey, saya tak nak tiba-tiba macam ni. Saya ambil pisau mak saya disebabkan itu je dekat rumah saya. Saya tak nak alasan macam tu. Saya nak alasan ergonomik. Okey, sebab ni kelas ergonomik, so dia kena ada ergonomik punya reason. Contohnya sebab apa? Okey, faktor pemegang yang tidak fleksibel. Okey, barulah nampak sikit orang ergonomik kan. Tak adalah tiba-tiba, kenapa ambil pisau mak awak? Sebab saya suka pisau. Lepas tu kenapa tak ambil kerusi? Sebab saya tak suka kerusi. Contoh jangan nak contoh je. So kat sini saya nak awak ada alasan-alasan ergonomik kat sini. Contohnya dari segi apa? Faktor reka bentuk yang tidak menepati piawaian ergonomik. Okey, permukaan yang tidak begitu fleksibel. Keadaan pisau yang tidak begitu memberi impact kepada sistem ergonomik. Contoh. Okey, ini salah satu contoh. So, make sure apa yang awak pilih tu awak ada reason why. Okey. Dapat? Ke susah ke pening? Kau tak nak buat? Okay, Sir, boleh insyaAllah. Ya, Wangku. Ya, betul. Nak 3 kedudukan tau. Sekarang tiru produk tu nak ada 3 kedudukan, sama ada pandangan atas, sisi dan depan. Awak pilihlah, yang penting ada 3 position. Saya tak nak ada satu position depan je. Saya nak 3 kedudukan dia. Pandangan atas, sisi, depan. So kita akan nampaklah setiap angle tu berbeza. Buat je dalam A3 tu, dia punya layout saya tak nak terlampau restricted sangat untuk layout. Awak susun je ikut awak punya kesesuaian dan make sure awak ada sedikit penerangan. Okey, kenapa awak pilih benda ni? Contohnya kan,
Okey, pisau pemotong daging. Okey, pemilihannya disebabkan oleh sedikitlah introduction mengenai barang tersebut. Okey. Okey semua, sebab minggu depan saya nak bagi lagi tugasan yang seterusnya. Tapi minggu depan lah saya bagi cerita sikit. Okey, ada persoalan lagi? Sir, Hmm? untuk yang objek yang belum diubah kepada kita punya idea, dia ada, kita perlu lukis 3 pandangan juga tu kah? Sekarang yang tugasan satu ni, ambil objek asal contohnya kan, kata hair dryer kan. Okey, awak lukis daripada 3 pandangan yang berbeza objek tersebut tanpa mengubah lagi produk tersebut. Awak just listkan je kenapa awak pilih benda tersebut dalam bentuk sedikit introduction. Okey, contohnya, pemilihan hair dryer, pemilihan pengering rambut ini disebabkan oleh beberapa faktor ekonomik di mana kedudukan pemegangnya tidak begitu menunjukkan tahap keselamatan yang tinggi dari segi faktor ekonomik. Okey, disebabkan itu, itu je saya nak macam tu je. Saya tak nak awak tambah baikkan lagi benda ni. Sekarang adalah proses untuk tengok dulu awak punya skill. Skill awak macam mana nak lukis daripada 3 posisi tu. Okey, so yang untuk develop idea developing for the product for the next assignment. Ya, betul, buat dalam kertas A3. Okey, yang ini nanti lukis dalam kertas A3 ya. Tak, 3 gambar tu dalam satu kertas, 3 gambar dalam satu kertas A3. Jangan pisahkan, satukan je. Okey, satukan je. Ada, awak susunlah macam mana nak susun. Kita A3 tu besar kan. Letaklah penjuru ke, sikit ke, ini ke. Saya punya requirement ada 3 sisi je. Kalau awak boleh buat lebih, lebihlah terpulang lah. Tapi saya punya nak 3 sisi je. Okey, ada soalan lain? Mhm. Mhm. Tak, pilih satu je. Satu je, sebab tu saya tanya. Teknik mana yang awak rasa awak familiar? Teknik mana yang awak suka? Okey, sebab tu kalau bila awak tunjuk kat saya akan tanya. Okey, teknik mana yang awak rasa awak suka? Okey, kalau awak suka smudging, awak buatlah smudging semua. Kalau awak suka dot lah semua. Dia terpulang. Okey, make sure satu teknik je pilih. Jangan campur aduk semua tu dalam satu lukisan. Okey, penerangan lukisan tersebut awak boleh susun dekat mana-mana dalam lukisan. Awak boleh susun dekat mana-mana dalam lukisan awak selagi ianya tidak berserabut. Okey. Dia tak ada restriction di mana letak di bahagian kiri kanan, letak di bahagian atas. Ini terbuka dekat awak. Sebabnya kenapa saya set macam tu, supaya saya nak awak ada kreativiti. Sekarang saya tak nak bagi awak ada seperti restriction tau. Bila kita tetapkan, nanti student dia rasa macam tak bebas untuk dia luar nak menzahirkan dia punya kreativiti. So bila saya suruh awak buat sendiri, nanti baru kita nampak the variety of the image tu. Okey, macam awangku lain, okey, macam Nadirah dia punya design lain, dia punya kedudukan tu tak sama. Sebab tu saya tak nak bagi rule and regulation dekat mana kedudukan introduction, dekat mana kedudukan pandangan atas, dekat mana pandangan kedudukan sisi. So awak yang kena buat sendiri. Okey, soalan lagi? Saya ada soalan. Kalau untuk produk tu kan nanti kita kena inovasikan. Jadi inovasi tu boleh ke kalau function tu kena yang tidak ada dalam pasaran ke ataupun tak apa kalau ada dalam pasaran?
untuk inovasi, okay, sebab tu kita panggil dia adanya innovation, sebab kita nak cuba come out dengan idea baru, fresh. Okay, dia boleh ada dekat dalam pasaran, tapi make sure awak tak tiru dia 100%. Sebab pernah dulu, senior awak, saya dapat tangkap, dia copycat daripada satu web ni, dia kata itu adalah design dia. Okay, tapi bila kita check memang website tersebut dia memang keluarkan produk macam tu. So bila saya tanya dia, betul ke awak buat? Dia mengaku ini adalah 100% kerja dia. Saya cuma nak tahu je, kalau dia kata dia ambil daripada web tu, is be true lah. Tapi dia tak mengaku. Dia kata ini adalah hasil 100% kerja dia. Okay. Kemudian bila kita tanya lagi, dia keep belik-belik lah. Dia kata kakak dia buat lah. Dia kata dia upah kakak dia lah. Lepas tu kakak dia upah orang untuk lukis lah. So sebab itulah kita kalau boleh nak awak punya originality. Dia tak kisah pun kadang-kadang pisau biasa tu tiba-tiba pemegang dia bentuk arnab ke. So as long as dia ada reason why you buat macam tu, should be okay je. Kadang saya ni bukanlah nak kejam. Cuma kita nak tahu. Kadang-kadang kita tahu student ni dia buat black magic. Sebabnya kenapa saya tanya, dia tak pernah ada progress. Dia tak pernah tunjuk kat saya. Dia tak pernah refer kat saya. Tiba-tiba bila final project, dia come out dengan black magic. So kita surprise lah. Kita just nak tahu je betul ke awak buat. Okay, tapi bila dia keep cakap kakak dia buat lah, dia upah kakak dia lah. So macam itu yang saya tak nak. Sebab tu saya nak apa yang awak buat, awak update kat saya. So saya tahu. Okay, contohnya ini Christina punya produk. Okay, so ini Muhammad Hazim punya produk. Ini Ain Awati punya produk. So benda tu ada saya tahu proses yang awak buat. So dia boleh inspired macam yang kita cakap tadi. Dia boleh awak inspired daripada produk lain. Tapi awak tambah baikkan. Okay, contoh sebelum ni pisau tersebut pemegang dia kayu. Tapi awak inovatif jadi pemegang dia silikon. Pemegang dia mungkin ada apa? Ada labuci ke, ada manik-manik ke. It depend on you punya design lah. Okay, seterusnya soalan lain. Ada soalan lain tak? Kalau tak ada, saya nak tamatkan kelas kita pada petang ni. Tak ada, sir. Okay. So saya punya nasihat adalah keep polish keep berlatih supaya awak punya stroke tu lagi bagus, lagi cantik lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak sebelum tu tolong tulis nama dan juga nombor matrik dekat bahagian komen sebagai apa awak punya bukti kehadiran. Okay, yang dah tulis nama, kalau nak left group, silakan. Okay, saya nak ucapkan, saya nak tutup kelas kita pada petang ni. Kalau saya ada salah silap atau perkasar bahasa, saya minta maaf. Okay, semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.